Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, kita buka kejap lah. Kalau ada apa-apa pertanyaan, persoalan ke apa, kita bantu jawab. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, awal bersiaran. Nah, ini kat rumah. Jadi kat rumah ni awal lah bersiaran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui, ramai orang tak, korang tak keluar pergi mana-mana ke? Motor baru, motor lama. Semua nak tengok. Allah, Jambul cantik. Jambul cantik ni. Saya duduk rumah je. Saya tak duduk rumah, saya keluar. Tapi tengah tunggu dia orang bersiap. Tunjuk motor buruk. Malu aku nak tunjuk motor buruk. Cuti rest kat rumah dengan anak-anak. Okay, bagus. Minyak bulu perindu tu kena pakai lama ke? Pakai je lah selama mana nak pakai. Tapi selagi rasa pedih, selagi tu kau pakai je lah. Jangan stop dulu. Okay. Selagi rasa pedih, jangan stop dulu. Pakai je dulu. Nak pergi jalan-jalan ke? Ya, tengah tunggu dia orang siap. Saya ni je lah hari saya free. Semalam saya sibuk. Semalam saya settlekan staff-staff saya lain. Jadi sibuk lah. Hari ni lah baru ada kesempatan sikit. Tunjuk helmet buat apa nak tunjuk. Sekejap lagi kan banyak cerita kan. Banyak cerita. Jadi perawat kaya raya lah apa. Pedih aku. Diingat aku cari duit kat perawat agaknya kot. Apalah kan. Macam-macam. Sakit otak aku kadang-kadang fikir. Tapi malah nak layan je kan. Baru-baru ni pun ada juga cerita apa. Hari-hari pesakit kerasukan. Mangkuk ayun kau jadi perawat macam mana pun tak tahu. Kau tahu tak, saya ni satu hari ada 6 ke 7 slot. Okay, 6 ke 7 slot. Buat rawatan 6 ke 7 slot. Bukan semuanya masuk hantu, bukan semuanya kerasukan. Dah dia katanya kadam aku pula masuk dekat dalam badan pesakit. Aram jadah dia kata apa? Mana ada jin review produk. Bila masa aku suruh jin tu review produk, jin tu bagi tahu dia tak puas hati. Kenapa bagi pakai tasbih? Kenapa pakai minyak? Jin tu bagi tahu, bukan kita bagi apa dialog ke apa dengan dia. Punya haram jadah punya perawat tu, perawat pisang namanya kan, pisang busuk kan. Apa pula pasal aku pula nak suruh jin review? Kita tak pernah pun. Saya kat sini boleh tanyalah dengan pesakit-pesakit saya, tak pernah lah kami nak bagi skrip ke apa ke. Dia tak boleh buat. Dia kata kita pula ada tu ustaz tu dia masukkan kadam. Aku punya kadam pula nak kena masuk pada pesakit. Kita buat live kot kan. Tak goyang lah buat live. Yang cakap tu buat live dulu. Yang masuk hantu dalam badan tiba-tiba mengaku keturunan apa. Buat live dulu, kami nak tengok. Jangan sembang je kan. Ini semua tertutup, semua takut kan. Dah kita pula yang buat live. Semua pesakit masuk hantu. Bila masa pula pesakit aku semua tak sedar? Kita satu hari ada 6-7 rawatan. Bukan semua rawatan kita buat live. Okay? Ada je yang tak kerasukan, ada yang muntah-muntah apa semua. Dia punya nak jatuhkan orang. Kan? Dah dipertikaikan lah. Perawat boleh pakai Velfire. Kepala otak kau, aku pakai Velfire ni semua sebelum aku jadi perawat lagi. Kan? Suka-suka kau je nak buat statement. Kan? Kurang-kurangnya aku buat rawatan RM1.50 je. Kau punya rawatan tu 7,000, 8,000. Kau gila kau. Bukannya sikit duit, 7,000 kot. Persalinan diri, hangguk punya persalinan diri. Persalinan apa kau nak buat? Museum pakaian ke apa? Kan? Ini bukan apa. Saya tak ada kisah pun sebenarnya benda-benda ni. Tapi kelakar. Kadang-kadang kita buat live pun jadi masalah juga. Buat live pun jadi masalah. Dah dikata pula kadam kita pula masuk dekat dalam badan pesakit lah pula dah. Okay. Rawatan saya ni memang nampak kelakar. Tu kita yang create benda tu. Kita yang
Dialog, kalau kau tengok daripada live tu, tengok dialog tu macam mana. Dialog tu daripada saya yang mendialogkan benda tu pada jin tersebut. Ada pula perawat percaya cakap jin. Bila masa yang aku percaya cakap jin? Kau yang percaya, aku tak pernah percaya bercakap jin kan. Lain kali kalau tengok tu biar tengok sampai habis, janganlah tengok sikit-sikit mana nak tahu kan. Kita bagi tekanan pada jin je. Okey, ada kata apa, sembelih jin jasad sakit. Mana kau tahu jasad sakit? Pesakit aku elok je, tak ada pula lepas pancung jin tu kan. Tak pernah pula pesakit aku lah sakit leher tak ada pun kan. Saya kadang-kadang mungkin kamu tengok saya, momentum saya tu macam garang, nampak, tapi tak ada apa pun, macam tu je. Momentum tu pergerakan cepat, sebelum jin tu dia turun ke bawah balik, cepat kita hentak kan. Lepas tu ada seorang tu kata, baik macam saya dalam live Allahu Akbar, orang tu melambung. Kau tengok balik live tu, orang tu buat pengakuan apa? Dia buat pengakuan apa? Saya ada dalam VTT saya. Ada satu mangkuk ni kan, perawat pisang, dia buat pengakuan, saya lagi hebat, Allahu Akbar, orang tu melambung. Orang tu buat pengakuan, benda tu gimmick saja kan. Punya nak sembang, kau ingat orang ramai lupa ke apa yang kau buat kan. Orang tu siap buat pengakuan, naik kat live saya kot. Saya minta maaf lah, sebenarnya tu gimmick apa semua kan. Bukan lama pendam ni, baru-baru ni. Hari tu berkelahi macam anjing kan. Sekarang tiba-tiba dah jadi geng kan. Dia kejap je tu, nanti berkelahi balik. Nak sebut lah, ini semua buang masa je. Kau terpengaruh ni kan, masuk jin dalam badan lah, tiba-tiba leluhur lah, apa tu saka bang kakak, benda-benda tu saka. Jauhkan diri. Aku ni ajar korang untuk jauhkan diri. Korang ni pula bukan nak dekatkan diri Allah Ta'ala, yang kau nak masukkan benda-benda tu dalam badan dah kenapa. Okay, kau nak dekatkan benda-benda tu kan korang untuk apa kan. Banyak dah kot kita keluarkan apa, banyak dah kita keluarkan pengajaran, tauladan, bukan sembang tau, secara live tau kita buat. Okay, banyak pengajaran yang kita dah keluarkan. Okay, so kalau kata adakah semua pesakit saya terasuk, tak adalah. Kamu duduk tu, datang pusat rawatan, kau duduk kat tempat mamu tu, baru kau tahu semua pesakit terasuk ke tak kan. Tak ada pun. Kan, macam-macam kelakar. Nak gelak kesian pula, macam tak cukup. Macam apa, cerebellum dengan medulla oblongata dia tak berfungsi dengan baik kan. Tak belanja helmet baru, mana ada, tak ada duit nak beli. Motor murah, malu nak tunjuk. Sekejap lagi kan tunjuk motor dah kau cakap ini perawat ni, duit banyak lah apalah. Aku geram je kan. Kita ni sampai tepi jalan lah cari barang apa semua. Ini susah orang Melayu ni kan. Geram aku. Ajak depan-depan tak berani, report polis kan. Report polis, ada perawat dak pukul saya. Bila bahasa kau cakap dak pukul pun tak tahu. Baru nak jumpa kelang kabut report polis kan. Dalam live bukan main lagi, pumpang. Saya cakap dengan awak awak percaya dengan tak percaya awak tengok je nanti apa jadi. Saya kat sini senyum je. Kita tengok ramai-ramai apa jadi nanti kan. Tak lama je, tengoklah. Sabar banyak-banyak. Sabar, saya okey je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mimpi jenazah kena tanam kat kubur. InsyaAllah tak ada apa-apa tu. Banyakkan berzikir. Soalan tu susah kita nak jawab, kena gangguan ke tidak. Kadang-kadang sekadar petunjuk saja. Okey, kadang-kadang sekadar petunjuk saja. Jam lawa. Jam ni semua yang infilate, tok infilate semua dapat dah. Okey, kebanyakan tok infilate semua dapat jam ni. Ustaz, macam mana nak tahu arah kita positif? Nak tahu kalau daripada segi ruqyah pun boleh juga. Tapi kalau nak mudah tu pakai buluh perindu yang saya dah keluarkan dah tu. Selagi rasa panas, selagi itulah aura negatif kamu ada. Kalau kamu nak lebih tahu lebih detail, kamu masuk dalam grup tele saya. Dekat situ kamu boleh tengok review orang yang daripada pakai minyak buluh perindu tu, mula-mula rasa panas, lepas tu dia dah okey. Lepas tu kamu tanya dengan dia orang, jadi macam mana kan? Tanya. Kamu jangan dengar cakap orang yang macam dia perawat juga. Kalau dia perawat juga, segala benda lah tak kena. Kamu tengok review pada orang ramai. Orang ramai ni cakap macam mana. Okey, tengok review dia kan. Tengok review apa benda, apa dia orang kata, apa dia orang kata. Review kami ni bukan 1-2 bang kakak, beribu review. Bukan sikit review. Bukan sikit-sikit review kami. Setiap kali asar perut sentiasa sakit. Kalau kata asar membawa ke maghrib, ada tindak balas yang pelik-pelik, pergi cek kan, pergi ruqyah ke atau minum air tawar yang kami bagi. Cuba minum dulu tengok macam mana. Kalau kata semakin sakit, berkemungkinan besar ada gangguan. Saya tak kata terus confirm ada gangguan, berkemungkinan besar ada gangguan. Sebab waktu itulah biasanya bangsa jin ni dia akan kuasai badan kita.
Okey, waktu asar nak membawa ke maghrib, ini tu waktu yang paling penting yang kau kena pastikan atau perhatikan apa tindak balas dekat tubuh badan kau orang. Kan, waktu tu agak penting. Okey, waktu tu agak penting. Ustaz, kenapa masa ruqyah saya sakit tapi tak ada benda pun masuk dekat badan saya? Bukan semestinya kena masuk benda bang, kakak, dalam badan awak, tak. Ruqyah ni kita nak tahu tindak balas saja, sama ada benda dah kuasai badan kamu ke belum, ataupun ada benda yang berhampiran pada kamu yang standby nak masuk ke. Okey, dia hanya tindak balas saja. Kalau kamu rasa masa kamu ruqyah tiba-tiba badan kamu terasa kesakitan, makna kata kamu memang ada gangguan. Cuma gangguan ni dia banyak jenis. Ada jenis gangguan yang memang dah bertapak dalam badan, ada gangguan yang dia buat kunci, lepas tu dia belah, dia pergi tempat lain. Ada gangguan yang standby nak masuk, dia banyak sudut. Tetapi bila diruqyahkan, kamu ada tindak balas pada diri kamu, mana kata kamu ada gangguan lah. Okey, simple je. Tapi kalau diruqyah kamu tak ada apa pun, tak ada apa. Janganlah kau percaya. Leluhur ke, bahulu ke, saka ke, apa ke, tidak ada apa-apa tindak balas, tak boleh diguna pakai. Okey, tak boleh diguna pakai. Okey, sama ada dia melukis ke, dia tutup mata, semua benda boleh nampak ke, bahaya, tak boleh diguna pakai. Okey, sebab banyak yang syok sendiri. Aku kalau tunjuk WhatsApp yang orang send ke aku kan, orang kampung sendiri bercakap dia gila kan. Banyak je tapi malas nak layan. Saya pernah mimpi ular hitam. Ular hitam petanda gangguan. Okey, tu petanda gangguan. Okey, tu petanda gangguan. Mimpi pocong ni pergi dapatkan rawatan cepat kan, nanti boleh jadi gila. Okey, siapa-siapa yang selalu kerap mimpi pocong ataupun tiba-tiba dekat rumah terasa macam ada kelibat pocong, pergi dapatkan rawatan cepat. Sebab takut kamu jadi gila nanti. Okey, semoga dia uruskan, dimudahkan urusan. Terima kasih banyak perawat Man, kasih terima kasih banyak. Mudah-mudahan dilimpahkan rezeki. Macam mana nak PM Ustaz? Masuk dekat dalam Telegram saya lagi mudah tak? Kalau PM saya dah cecah 30,000 lebih, saya memang susah dah nak balas. Okey, masuk dalam Tele, nanti saya punya group dalam Tele tu dia akan bantu agak. Okey, mereka akan bantu insya-Allah. Okey, mereka akan bantu. Kalau ada suara bisik-bisik, awak pergi kat VTT saya dah ajar gunakan tapak tangan tu. Okey, dekat mana telinga dia berbisik, ambil tapak tangan tu, selawat ke atas Nabi, tolak ke belakang. Dekat VTT saya dah ajar dah. Okey, buat kerap kali insya-Allah, nanti bisikan tu dia akan stop. Apa ni? Gelang boleh adjust? Boleh. Gelang tu boleh adjust. Okey, gelang tu boleh adjust. Jadi saya minum air tawar. Hari ke-7 saya muntah balik. Kenapa ya? Mana kata kemungkinan besar dekat dalam badan kamu ada benda, ada serangan lagi, ataupun dalam badan kamu masih ada bisa yang belum terlepas. Okey, bisa ni dia makan masa. Dia nak buang bisa ni makan masa. Adakah kalau kita ruqyahkan, jin tu keluar, muntah ataupun dibunuh ke apa, adakah bisa dalam badan kamu dah settle? Tak. Bisa dia akan makan masa. Okey, bisa ni dia akan makan masa. Bisa dia akan makan masa. Ustaz, saya pendarahan 4 tahun tak berhenti. Doktor tak ada apa-apa, tolong saya. Nanti kamu masuk dalam grup Tele, kamu bagi tahu. Nanti kita cuba ikhtiarkan. Mana-mana kes berat macam ni, macam contoh darah tak berhenti ke apa ke, yang dah check doktor kata tak ada apa, masuk dalam grup Tele, nanti dia orang akan bagi tahu yang ni benar-benar kecemasan, nanti kita akan cuba tarik hari Jumaat. Okey, cuma hari lain tu semua kena masuk jadual saya. Cuma hari Jumaat yang mana saya tengok kes yang parah, darah period tak berhenti, tak turun, tak habis-habis ke apa, kita akan selit, kita akan cuba masukkan yang betul-betul kecemasan lah, kita akan cuba masukkan hari Jumaat. Okey, banyak bangga tu takut kan. Ada orang yang sampai darah tak berhenti. Macam dulu kita buat, itu lagi satu perkongsian yang saya buat dalam live tu, yang pesakit daripada Langkawi tu. Tu sampai sekarang saya tak boleh lupa. Kau bayangkan dia bersetubuh dengan suami dia. Setiap kali bersetubuh, suami dia akan kencing tu keluar darah dengan ketulan-ketulan daging. Kau bayangkan lelaki punya besar mana. Keluar pula daging-daging tu. Sampai suami dia, mula-mula aku ingat, masa mula-mula datang aku ingat suami dia cautut tau. Badan dia kering dah macam orang isap dadah. Macam orang isap dadah kot. Rupanya dia alami masalah tu. Kan? Lepas tu dia merawat berkata-kata tempat. Habis satu Langkawi, Kedah, Pening semua habis dia merawat. Semua orang duk ruqyahkan suami dia. Orang ingat suami dia yang sakit. Rupanya tapak kunci tu ada kat isteri dia. Okey, isteri dia tak sakit. Lepas kita ubatkan isteri dia, elok dah. Dah tak ada lagi dah keluar ketulan daging daripada kemaluan. Ini kisah benar. Saya tak ada sembang. Kamu boleh masuk dalam saya punya Facebook saya pun ada kan. Kisah tu ada, akad tu pun korang boleh PM terus dengan dia. Saya tak ada sembang macam semalam pesakit saya. Semalam tak ada. Saya tak ada sembang macam tu. Kan? Saya punya pembuktian kita buat live. Muka pesakit tu kamu nampak. Kalau kamu kenal, kamu boleh PM dia terus.
Dekat dalam Facebook pun macam tu. Kalau kamu nak kenal, kamu PM je dia terus kan. Tak ada masalah. Kita tak ada sembang je lah. Kan, kita tunjuk kan. Ini Melayu suka dengar sembang. Sampai kesudah lah sembang kan. Penat. Saya mimpi perempuan. Saya mimpi orang sama perempuan. Target dia je. Orang tu selalu hantar makanan tapi saya tak makan. Cuba tolong elakkan. Okey, kalau orang tu dah memang kelibat, wanita tu dah ada dalam mimpi kamu, tak kisahlah dia adik-beradik kamu ke siapa sekalipun, cuba elakkanlah, cuba jauhkan daripada makan apa yang dia bagi. Takut benda tu mungkin benda tu sekadar petunjuk. Okey, cuba elakkan. Saya nak berubat tapi jauh, cari yang dekat je. Cari yang dekat je dulu, tak apa. Bukan suruh datang jumpa saya. Saya buat live ni bukan suruh kamu cari saya, tak ada. Saya bagi perkongsian je. Ya. Pergi siap dulu. Pergi siap dulu. Go, siap. Tutup pintu dulu. Pergi siap dulu. Okey. Saya buat perkongsian ni supaya tak ramai yang tertipu, tak ramai yang tak tahu pasal kaedah-kaedah nak rawat ni apa semua. So sedikit sebanyak ilmu yang boleh bantu kamu dalam masa terdekat saya bagi. Okey, saya cuba bagi kan. Sebab scammer sekarang ni dah terlampau ramai. Itu yang kadang-kadang payah dah. Saya selalu dengar suara mak, tapi mak tak ada kat rumah pun. Takut mak kamu ada keturunan. Okey, takut mak kamu ada sakit keturunan. Tidur asyik terkejut ni mana kata roh kamu tak tenteram. Bila roh kamu tak tenteram, kemungkinan besar kamu ada gangguan. Okey, saya pernah kongsikan macam mana nak trace yang kita ni ada gangguan. Paling senang, kita tengah sedap-sedap tidur terkejut. Tengah sedap-sedap tidur terperanjat. Itu paling mudah lah. Okey, itu paling mudah kita nak kesan yang kita ada gangguan ataupun tidak. Okey, mana-mana yang ada gangguan tu korang masuk je dalam grup tele tu. Nanti banyak, kalau saya tak balas pun tak apa, diorang dah banyak dah info yang saya bagi kat diorang, apa yang patut buat, macam mana nak potong limau, macam mana nak gunakan produk-produk daripada saya, apa yang korang tak faham, diorang akan bantu korang. Okey, diorang akan bantu. Macam mana nak potong limau, macam mana nak buang visa, diorang akan ajar. Okey, diorang akan bantu. Walaupun mereka tak boleh merawat, tapi mereka bila mereka menyampaikan tu pun dah satu fardu kifayah, dapat juga pahala, diorang dapat menyelamatkan korang juga. Okey. Masuk kat situ je insya-Allah senang. Terima kasih banyak hamba Allah. Banyak bunga kubur. Korang dapat kat mana bunga kubur ni? Banyak bunga kubur. Nampak ustaz kat CS, tak sempat nak hai. Tak hai. Kan CS dengan rumah saya dekat lah. Kalau mimpi harta karun itu saka, itu bukan saka, itu Ahmad Albab yang punya. Okey. Ahmad Albab yang punya. Boleh jadilah tu saka, dia nak bagi pemberian tu kat kamu. Dia wayang kamu dengan harta karun ni semua. Okey, dia wayangkan kamu dengan harta karun. Saya mimpi menyusukan bayi, dalam masa sama saya mimpi dipatuk ular. Dua-dua kemungkinan besar ada. Kemungkinan saka keturunan pun ada, kemungkinan besar sihir pun ada. Sihir ni kalau kamu ada saka keturunan, biasa kalau kamu resih, saka keturunan ni akan muncul dekat kamu, konon-konon macam dia nak menolong kamu. Okey, sama je saka dengan leluhur ke sama saja, tak ada beza pun. Kau tanyalah betul-betul dalam yang pakar dalam bidang rawatan, saka dengan leluhur ni adalah benda yang sama saja, tak ada beza pun. Okey, kalau kamu punya badan, kamu punya roh dikuasai oleh benda lain, makna kata itu adalah bangsa jin. Simple. Jangan pening-pening kepala. Kamu tak boleh bersilat, tiba-tiba ada orang yang susul-susul, tiba-tiba kamu boleh bersilat, makna kata itu dah bukan diri kamu lagi. Roh kamu juga dikawal oleh benda lain. Okey, bila roh kamu dikawal oleh benda lain itu adalah bangsa jin. So jangan terpedaya. Kalau ada yang jenis degil, baru-baru ni ada live. Baru-baru ni ada live apa, memasukkan apa, Allahu Akbar, memasukkan susuk raksa dalam badan mangaka. Walaupun yang masukkan susuk tu dia pakai songkok sekalipun, tidak dibenarkan memasukkan apa-apa dalam tubuh badan. Dalam Al-Quran dah bagi tahu, dah termaktub full stop. Janganlah kau dengar ini dengan izin Allah. Allah tak pernah izinkan benda susuk ni masuk dalam tubuh badan, melainkan benda itu direka-reka saja. Apa sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Tapi depan-depan orang masuk ni, raksa ni tak boleh masuk dalam badan. Okey, nanti nak mati susah satu hal. Kau tanyalah orang-orang lama, konon-konon itu pakaian pendekar. Betul, ada pendekar-pendekar yang pakai benda-benda macam tu. Tapi kalau pendekar tu masih hidup lagi, dia pun menyesal dengan apa yang dilakukan. Okey, dia pun akan menyesal dengan apa yang dilakukan. Sebab tu iman tu semua penting. Okey, adakah pendekar-pendekar ni semua jenis-jenis orang yang beriman? Tak juga, kan? Jadi ini yang masalah dia. Sebab dia pendekar je kita kena dengar cakap dia. Sebab dia pendekar kita nak kena ikut cakap dia. Tak juga.
Kan? Apa yang Al-Quran dah larang, kena tolak lah. Ini tak kau pergi masukkan benda. Siapa yang kau nak tampar? Yang kau nak tampar tu siapa? Ini zaman undang-undang. Okay? Zaman undang-undang ni kau nak tampar siapa? Kau tak payah tampar. Kau ugut. Aku nak pergi kutip kau. Kau ugut macam tu pun polis sampai rumah dah. Kan? Okay? So yang sayangnya yang banyak jadi macam ni anak-anak muda yang agresif, konon-konon nak jadi samsing, nak jadi taiko. Kan? Kau cuba tanya orang lama yang jadi taiko, jadi samsing tu apa, yang mana dah masukkan susuk dalam badan, rasa-rasa menyesal tak dia orang masuk kan? Menyesal tak sudah. Okay? Dia punya makan diri tu, efek dia dekat kita punya kita punya urat-urat ni semua akan jadi masalah. Kau jumpalah gangster macam mana? Gangster tu touch je, dia lempang je muka kau. Kau pergi buat report polis. Gangster tu mesti duduk dalam. Okay? Itu memang prosedur dalam negara dah ada. Jangan takutlah. Okay, banyak dah kena. Baru-baru ni baru kot saya rasa saya masuk live dia dah 2 hari dah masuk. Dia masukkan raksa macam tu untuk tunjuk kat orang ramai. Ini apa senjata orang lama apa semua. Allahu akbar. Jangan main-main. Kalau tak percaya cakap dia, tanyalah dengan orang yang betul-betul pakar atau yang tahu pasal hadis. Benda ni salah ke tak salah? Kan? Pergi jangan. Okay, jangan macam tu. Macam mana nak tahu buat pelana kedai? Saya dah ajar VTT. Pergi kat VTT saya, ikut cara yang saya dah bagi, apa nak baca, masuk dalam kedai macam mana. Kalau kata muntah balik atau tendang balik makanan daripada tubuh badan kamu, mana kata kedai itu tidak bersih ataupun kedai itu ada sesuatu. Okay, senang je. Susuk sementara. Kau ingat susuk ni macam renew rotek insurance ke? Apa pasal lah susuk sementara pula? Kan? Dah lah semalam ada soalan saka 5 tahun 5 tahun datang balik. Apa kau ingat saka tu dia pakai renew rotek insurance ke apa? Tak ada macam tu. Ni masuk dalam lo. Mana ada macam tu rotek insurance pula 5 tahun saka datang balik. Lepas tu kena renew pula. Renew kena lagi 5,000. Lepas tu lagi 5 tahun datang lagi. Lagi 5 tahun tak ada 5,000 dah. Sebab masa tu value 5,000 dah tak cukup makan perawat tu nak pakai 5,000 kan. 5,000 dulu dengan 5,000 sekarang tak sama. Tak ada saka apa, tak ada susuk-susuk sementara. Kau jangan nak percaya lah. Dia pula susuk sementara pula. Kan? Saka sementara lah, susuk sementara lah. Ustaz, macam mana nak join group tele? Tekan moderator ada tak? Tolong tagkan link kat atas. Jadi moderator saya letakkan link kat atas. Sebab kau tak ada pengetahuan. Kan? Pasal tu susuk sementara. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rasulullah. Ustaz, tanda-tanda lepas amalkan ayat kursi 7 penjuru. Kamu amalkan dulu, kamu dapat rasa sendiri kekuatan dalam diri kamu. Amalkan, kamu dapat rasa kekuatan dalam diri kamu tu macam mana. Kalau kata ada apa-apa serangan nak berlaku, kamu cepat dapat merasa. Okey, bila dapat merasa, apa kamu nak kena buat? Potong 5 terus. Jangan bagi benda tu kuasai badan kamu. Okey, dia cepat dapat merasa. Lepas tu dia akan dapat satu ketenangan. Lepas tu dia mula rasa macam segala-galanya Allah Ta'ala, apa-apa benda pun Allah Ta'ala, Alhamdulillah benda ni Allah Ta'ala, semua segala benda Allah Ta'ala. Dia akan serahkan, kita akan mula menyerahkan diri kita pada Allah Ta'ala. Okay, apa saja berlaku semua Allah Ta'ala punya kuasa. Dia akan jadi macam tu. Okay, cubalah buat dulu. Kalau tak ada limau nak buat apa? Kalau tak ada limau, pergilah beli limau. Takkan aku nak suruh kau potong pula buat durian pula kan. Dah orang suruh pergi mandi limau, kau mandilah limau. Kalau dah tak ada limau, kau pergilah beli limau. Takkan Ustaz, kat rumah saya tak ada limau. Durian boleh ke durian? Ikut engkau lah kan. Durian pun durian lah. Lantak engkau lah. Asalkan kau bahagia je. Kan? Libah pun kau susah nak cari. Aduh. Macam-macam hal. Okay. Ustaz, saya baca ayat kursi terus mengantuk. Takkan nak bagi ayat meja pula. Kalau mengantuk tu kena lawan jugalah. Okay? Yang mengantuk tu bukan kamu. Yang mengantuk tu benda dalam badan. Kan? Kalau aku bagi ayat meja kan dah jadi apa? Jadi lain pula. Minyak 1000 bisa 100 ml habis stok. Ada tinggal sikit saja. Selepas itu dah tak ada lagi dah. Okey, saya kena botol sebab kami order botol ni daripada China. Kita pengeluaran minyak 1000 bisa yang botol kecil 100 ml ni pengeluaran dia dah cecah 28,000 botol. Okey, saya telah menyediakan 28,000 kadam. Kita dah masukkan kadam-kadam kita semua 28,000. Siapa yang ada minyak 1000 bisa muka aku, mana kata dalam tu ada kadam. Dah ada 28,000 kadam kita dah keluarkan. 28,000 kadam kita dah keluarkan. So botol tu dah habis. So kalau saya nak order daripada China, saya kena order kuantiti 28,000 tu juga. Dia betul. Semakin kau naik, dia orang fikir apa? 1 minit sekali kadam sampai. Kadam masuk dalam botol. Kadam masuk dalam botol. Jual. Kadam masuk dalam botol. Otak dia bukan. Ini bukan perawat je otak. Ini orang nak jatuh ni. Kena gelak je lah. Macam tu pun ada.
Dia lagi sakit hati tau. Dia lagi sakit hati bila tengok review orang ramai. Saya paling seronok tengok orang yang sakit hati ni kan. Dia tengok review orang ramai, orang ni pakai dah sedap, orang ni dah pakai badan jadi ringan, orang ni pakai, lagi dia sakit hati, lagi dia fikir macam mana nak create cerita. Kan? Lagi macam-macam. Ada dia kata je tasbih tu sebagai tangkal pula. Kurang-kurangnya perawatan aku tak ada sampai 7,000, 8,000, mampus. Kan? Nak kena beli pakaian lah, apalah kan. Macam nak buat museum lah kan. Macam-macam lah. Tasbih pun dah habis stok dah bang. Minggu depan lah kot baru ada. Minggu depan. Tasbih ke gelang tu semua minggu depan. Okay. Bagi tasbih salah. Jangan bagi sejadah. Dan dikata sejadah hanya ada kadam. Kita jual benda-benda yang melibatkan korang boleh berzikir apa semua kan. Ada je kadam-kadam. Kan. Saat lagi Kang keluarkan baju ni. Okay, siapa nak beli baju ni? Okay, siapa nak beli baju ni, ada muka aku dah dikata kat muka ni ada kadam. Cuba tengok betul-betul. Cuba ambil, cuba rukiahkan kat baju ni. Dia rukiahkan kat muka aku, dah kadam duduk kat sini pula. Sakit kepala. Okay, baju ni tak jual. Ini untuk affiliate saja. Okay, affiliate saja. Singapura macam mana nak beli? Boleh cari Bella Bakers ataupun saya rasa dah ada stokis Singapura kot. Okay, nanti tengok dekat VTT saya. Nanti dia masukkan stokis-stokis di seluruh negara. Okay, ada. Saya rasa stokis Singapura dah ada dah. Cuba baca cari Edika Yusof stokis Singapura kot. Rasa dah ada dah. Kalau kamu nak post, cari Bella Bakers. Kalau kamu nak beli direct, boleh cari yang stokis Singapura. Okay, boleh cari kat sana. Apa soalan ni? Laju sangat minta maaf kalau terlepas ni, saya minta maaf. Singapura dah ada. Kamu masuk dekat dalam grup tele saya. Dekat situ banyak info. Siapa-siapa daripada Singapura yang nak beli produk secara apa? Secara korang nak beli COD, korang masuk dalam grup tele, nanti dia orang akan bantu kamu. Dia akan bagi tahu stokis Singapura siapa, Perak siapa, Sabah siapa, Sarawak siapa. Okey, yang mana-mana tak kerti nak buat perbankan ni apa semua, masuk dalam Telegram, nanti dia akan bagi tahu dah. Okey, tu dia. Okey, untuk Singapura tu, produk Edika Yusof Singapura tu. Follow dia, boleh beli dekat dia. So dekat tangan dia ada produk, boleh ambil kat dia. Okey, Singapura tu dah ada dah tu yang kat atas tu. Okey. Apa ni? Ustaz, gelang tangan saya satu tali terputus, macam mana nak buat balik talinya? Pergi hantar kedai lah. Pergi hantar kedai, nanti dia buatkan tali baru. Ustaz, saya mimpi apa ni? Alamak, terlepas dah soalan tadi. Dah terlepas dah. Saya WhatsApp tadi tak baca. Telefon rawatan saya tak bawa kat hari Sabtu Ahad. Bini saya marah. Dia kata, apa abang ni sampai Sabtu Ahad? Awak tahu tak, saya punya telefon rawatan, saya ada telefon satu lagi untuk rawatan saja. Saya ada satu telefon untuk rawatan, saya ada telefon untuk produk saja, saya ada telefon personal saya. Telefon rawatan ni saya tak bawa balik rumah, saya tinggal kat office je. Mana kata sampai hari Jumaat, telefon tu saya tak pernah bawa balik rumah. Sebab kalau tidak diganggu waktu tidur saya, waktu rehat saya. Kau tahu yang masuk hantu ni, dia bukan kira 24 jam dia call tak berhenti, sakit kepala. Lama-lama aku yang masuk hantu kan. Lama-lama aku yang masuk hantu. Ustaz, saya mimpi ubat isteri. Allahualam, tak berani nak cakap. Kalau aku cakap kan, orang cakap aku poyo pula kan. Saya tak tahu jawapan tu kan. Mungkin petunjuk ke apa, saya tak tahulah. Tapi sejak kebelakangan ni ramai yang mimpi saya. Dah sekejap lagi kan aku cakap pasal mimpi ni kan, orang cakap kadang aku masuk dalam mimpi korang pula kan. Tapi saya paling kelakar statement yang apabila dirukiahkan pesakit tu kerasukan. Mana kata kadam dia masuk dalam pesakit. Ya Allah, ya Tuhan. Kau tahu tak? Boleh kata ribuan perawat bila dirukiahkan pesakit, ribuan pesakit tu memang akan ada kerasukan tu berlaku. Melainkan kau tu bukan perawat je kan. Faham tak? Kita tak tahu tau pesakit ni nak kerasukan ke, dia nak masuk apa dah, kita tak tahu pun. Kalau dia kerasukan dah tak sedar tu, mana kita tahu kan. Okey, kalau kata jumpa saya, ada je kita buat air tawar. Saya buat air tawar secara live, ribuan orang ambil air tawar saya. Ada juga kerasukan kat rumah. Dah takkan aku punya kadam kejap masuk rumah orang ni, kejap pergi rumah orang ni, kejap pergi rumah orang ni, kejap pergi rumah orang ni, nak bagi semua kerasukan. Apa punya bangangnya mental lah orang macam ni. Betul-betul betul-betul kelakar. Ada juga yang jenis baral ni. Kejap lagi dia pakai. Kita buat air tawar ni. Dia padan sangat kan. Susun apalah, melalui dia lah kan. Keturunan orang tu masuk dalam badan ni.
Dan pasal apa nak masuk badan kau, keturunan orang tu biar je lah kat badan dia kan. Melainkan scam lah masuk, tiba-tiba dah boleh berubah. Kau perawat, pasal apa kau perawat? Kau nak biarkan jin tu masuk dalam badan kau. Lama-lama nanti bukan pesakit rukiah perawat tau. Lama-lama bukan perawat rukiah pesakit. Pesakit rukiah perawat dah tak sedar kan. Aduh, aku nak tergelak pada dia kan. Lama-lama pesakit, sudah ustaz dah tak sedar kan. Saka aku dah masuk kepada ustaz, sudah je. Kan, masuk air betul. Assalamualaikum, saya kerap sakit pening leher dan batuk-batuk muntah setiap maghrib, mudah marah. Itu dah petanda gangguan dah tu. Terima kasih Aisyah Muhammad Khairuddin, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Hari Isnin aku balik Sarawak lagi. Hari Isnin aku balik Sarawak. Baliklah. Aku balik Sarawak pun kau dah cakap kat sini dah, kenapa? Aduh. Jadi saya demam. Siapa yang demam makan ubat demam. Demam tu tak ada kena-mengena dengan gangguan. Makan ubat demam. Kalau tak ada sangat ubat demam tak jumpa, makan je Panadol soluble kan, 2 biji. Hilanglah jin kau dalam badan. Okey. Mimpi arwah dan ternampak pocong. Kalau kerap kali berlaku mimpi pocong ni, pergi dapatkan rawatan cepat kak. Riyati. Okey, takut sekejap lagi awak terjun bangunan. Okey, sebab kebanyakan kes-kes yang macam dah ke arah mental apa, kebanyakan pada mulanya mereka mimpi pocong ni. Okey, jangan main-main benda ni. Benda ni sebab pocong kalau menguasai badan manusia, dia boleh kontrol diri kita ni 80%, 90%. Okey, 80-90% tau. Dia bukan 50% lagi dah. 80 ke 90, dan dia boleh ikut apa saja arahan tuan dia. Okey, dia boleh ikut apa saja arahan tuan dia. Saya buat live pasal kes pocong ni kak. Saya rasa dah banyak dah kot. Akak perasan tak lepas kita dah keluarkan pocong tu tadi, ataupun kita dah bunuh pocong tu tadi, cuba kamu tengok pesakit tu cakap apa. Macam mana saya ada kat sini? Pesakit tu tak sedar yang dia ada kat dalam pusat rawatan. Kadang-kadang dia jadi macam, macam mana aku ada kat sini? Dia jadi macam tu. Ada satu pesakit tu kita dah bunuh, dia nak dapatkan balik roh dia tu, nak dapat kuasai balik roh dia. Lepas dia mandi limau, dia duduk dekat kita punya bilik, dia kata, macam mana kepala saya boleh basah? Nampak bahayanya pocong, permainan pocong. Tapi tak ramai sangat kena sebab kos dia tu tinggi. Okay? Permainan pocong ni, kalau yang macam orang nak pakai sihir pocong ni, kos dia memang tinggi dan kos dia rumit. Okay? Tok Bomo tu nak kena cari orang yang mati dibunuh dulu, nak cari orang mati dirogol, orang yang mati secara tiba-tiba, orang yang mati kemalangan, orang yang matinya mengejut. Dia kena cari kubur yang macam tu dulu, lepas tu baru dia boleh seru. Okay, dia proses dia susah. Seterusnya, banyak kali merawat dia cakap orang nak buat dekat dia nak buat saya tapi nak kena kat anak. Susah nak cakap kak. Boleh jadi betul, boleh jadi tak. Kenapa kena kat anak? Dia nak buat kat akak. Jarang berlaku kalau nak kena kat anak. Ada tak berlaku? Ada, tapi jarang-jarang lah dapat kita dengar. Okay. Kalau mimpi kena kejar, macam mana kejar dia balik? Kejar dia balik. Kau kena berani. Aku ajar korang. Dalam live aku kejar kau berani. Kau hari ni mimpi kena kejar. Sebelum kau tidur kau bayangkan, hari ni aku mesti nak kejar kau balik. Kau tengok dapat tak mimpi kejar balik? Dapat. Kau mesti kejar dia balik je. Lama-lama dia stres nak masuk dalam mimpi kau. Kan? Mesti dia marah aku kan. Ini celaka punya Edika lah ni, ajar kejar balik kan. Aku kena je. Apa lagi soalan dia? Ustaz makan apa dia? Ni soalan ni best sikit ni. Mana tadi? Kain kapan tadi? Ustaz, apa makna mimpi bagi kain kapan pada saya? Tu faham lah. Kan, jarang-jarang malaikat maut nak masuk dalam mimpi. Tapi tu kau faham sendiri sudahlah. Okay, dah mula dapat kain kapan dalam mimpi. Okay, petanda-petanda tu kena banyak jaga solat, jaga amalan, banyakkan zikir kan. Minta Allah Ta'ala kan. Nama kau Hafiz ke? Bukan kan? Nama Hafiz tadi banyak dah pergi 2,5 hari. Apa lagi ni? Anxiety teruk tiba-tiba dalam 2 tahun ni. Apa ubatnya? Anxiety teruk ni kena dapatkan rawatan dulu. Kita nak check betul tak betul anxiety. Okay, betul ke tak betul anxiety. Ataupun kalau kamu tak dapat masuk slot saya ke, kamu gunakan minyak kasturi hitam tu dulu. Kamu sapu kat sendi-sendi dulu. Okay, kamu sapu dekat sendi-sendi, kamu tengok macam mana. Tapi banyak yang kita jumpa anxiety ni bukan masalah anxiety. Masalah memang ada gangguan kan. Kalau anxiety ni, kalau dia memang anxiety ni, kita rukiah dia tak jadi apa-apa pun. Tapi kalau kata dia anxiety yang disebabkan gangguan, memang dia akan tak sedar. Okay, tak sedar lah cerita dia.
Saya sapu minyak kasut hitam dekat lengan jadi pedih. Ada masalah, dia akan ada tindak balas tak? Produk daripada tempat kami, kalau dia ada masalah, dia memang akan ada tindak balas. Kalau dia tak ada masalah, dia tak ada tindak balas. Okey? Kalau dia ada masalah, dia memang akan ada tindak balas. Tapi apa saya tak beli waktu promo itu? Beli waktu promo itulah. Sekarang tak ada promo. Sekejap, saya buka je lah. Takut korang tak jumpa jalan kan. Saya buka satu je lah. Lain-lain nanti korang masuk cari sendiri lah. Alamak, semua dah habis. Kuah tasbih dah habis. Habis semua dah habis lah. Barang ada kadam kan, memang cepat habis lah. Semua dah habis. Habis dijual, habis semua dah habis. Apa yang aku nak masukkan ni? Tak boleh lah, kasut hitam dah habis. Semua dah habis lah kak. Akak tunggu je lah hari lain. Akak tunggu hari Senin lah kak. Hari Senin. Okay, habis dah semua produk saya yang ada kadam tu, semua dah habis. Yang tak ada kadam je ada. Tasbih Razmah tu semua dah habis dah kak. Saya hari ni cuti, besok baru saya start masukkan kadam. Minggu depan lah. Yang tasbih gelang kokar tu sebab dia daripada Arab. Jadi nak tunggu dia orang post ke saya apa, dia makan masa kan. Dia makan masa. Laku keras. Jangan cakap laku keras, orang merah mata. Aku cakap kau, laku keras dia kata. Dia kata apa, perawat-perawat sekarang ni semua dah kaya raya. Kau sakit hati orang kaya raya pasal apa? Produk kau tak laku ke apa? Aku kalau sebelum jadi perawat pun dah kaya raya dah. Kau yang sakit hati, kau je yang slow kan. Kau cari pesakit sampai kau cari 7,000 dalam 100 orang. Bukan 100 orang tu ada 7,000 nak bagi kau. Memang kau lambat kaya lah cerita dia kan. Satu pesakit dah buat ni sampai 7-8,000. Kau gila ke kan? 100 orang tu siapa, berapa banyak yang mampu kan. Itu pun terpengaruh dengan cerita kau je lah yang dah masuk saka dia masuk balik. Orang lain elok semua buang saka, kau ajar orang masukkan saka kan. Masalah. Lepas tu buat live sampai ke subuh. Tak ada sembahyang subuh pun aku tengok kan. Kita dah habis solat, ada lagi live dia tak habis-habis. Dia bercakap. Lepas tu kalau ada orang ramai tegur, ustaz-ustaz dan ustazah sekalian, tak sembahyang subuh ke? Jangan tanya pasal sembahyang subuh. Jangan petikaikan pasal solat kami. Pula dah. Macam tu pun boleh. Macam-macam malaun ni tu. Tak jadi cakap, kau tengok lah. Kau tengok kat subuh 5 pagi. Dia orang memang TikTok bayar dia orang untuk bercerita benda-benda macam tu. Macam tak ada kerja kan. Mimpi. Kan. Mana ada kan 24 jam bercakap, bergaduh, lepas tu balik cium mulut. Lepas tu bila bergaduh kan, strategi kan. Bila bergaduh, ini ajaran sesat, ini tak betul, ini tak guna. Kita dah masuk sampai Jabatan Agama Islam. Kita dah buat laporan kat Jabatan Agama Islam semua, tapi agama Islam tak boleh buat apa. Lepas tu bila baik, betul juga kaedah awak ni boleh diguna. Masuk akal juga tiba-tiba insya-Allah kita akan pergi merawat bersama-sama. Itu kau cakap dengan dia ajaran sesat. Tiba-tiba dah jadi ajaran tak sesat. Saya gelak. Saya bukan nak cerita sangat pasal mangkuk-mangkuk air ni, tapi cara mereka nak jatuhkan tu yang kelakar kan. Seminggu ada jadi ajaran sesat. Masuk minggu kedua ajaran dah tak sesat dah. Bila dah jadi, saya minta maaf, yang ni minta maaf, ajaran tu dah tak sesat dah. Dah okey dah. Kan? Minyak tu boleh ke anxiety? Boleh ikhtiar tak? Boleh ikhtiar insya-Allah. Kan? Boleh ikhtiar. Mimpi jadi ifrit. Lagi dahsyat kau, macam mana kau tahu benda tu ifrit? Kau punya imajinasi ni tinggi sangat lah. Macam mana kau tahu yang jin yang datang tu ifrit? Macam-macam hal lah. Apa ke nama? Ustaz, saya mimpi berubat. Ustaz, saya mimpi ustaz berubat saya dah wife. Tu kena masuk slot lah kot. Mana nak tahu? Apa ni? Mimpi ular ni saya tak nak jawab lah. Mimpi ular ni dah banyak kali dah jawab kan. Mimpi Pontianak kenapa? Tanyalah Pontianak tu kenapa aku mimpi kau ni. Korang boleh komunikasi dekat dalam mimpi. Korang tak berani kau cakap. Kalau dalam mimpi tak ada Pontianak tu muncul secara nyata, kau cakap kau datang ni pasal apa kan. Tapi macam mana nak, kalau korang nak bercakap dalam mimpi ni, kau kena kuatkan roh korang. Bila roh korang dah kuat, automatik korang boleh berbidas dekat dalam mimpi ni ya. Mana kata kalau Pontianak tu datang, kau cakap ke? Kau jangan sampai kau cekik kau Pontianak. Kau ni masuk dalam mimpi aku ni pasal apa? Boleh komunikasi, tapi kena kuatkan roh dulu. Okey, kena kuatkan roh dulu. Soalan yang seterusnya, kalau mimpi buaya kerap kali berkaitan dengan keturunan. Okey, kalau dia kerap kali, kalau sekali je tak ada apa. Okey, kalau sekali tak ada apa. Mimpi jatuh gaung, jatuh tempat tinggi, itu pun petanda keturunan. Petanda kat bukan semestinya akak tu dah ada saka. Kalau saya tafsir mimpi ni, makna kata itu petanda saja. Bukan semestinya saka tu dah duduk dalam badan. Okey. Bukan saka tu dah duduk dalam badan. Cara nak kuatkan roh, apa-apa zikir atau apa-apa ayat yang kamu baca,
letak lidah kat langit telan. Ya Allah ya Tuhanku, simpan ayat suci Al-Quran ini dalam tubuh badanku. Ataupun ya Allah ya Tuhanku, simpan zikrullah ni dalam tubuh badanku. Benda tu kamu kena buat. Kalau kamu dah buat, baru kamu tahu. Bila kamu dah benda ayat suci Al-Quran dah menguasai tubuh kamu, baru kamu akan dapat rasa dia punya feel tu macam mana. Lepas tu kamu tengok apa yang saya cakap ni, apa yang dalam mimpi kamu, kalau pontianak datang ke apa, kamu tengok. Selama ni mimpi ular tu datang nak patuk, mesti roh kamu, bila roh kamu dah kuat, roh kamu sendiri cekiknya ular tu nanti, kan? Bila roh kamu dah kuat, bila kata keturunan-keturunan datang dekat pun dia pun goyang. Masa tu kamu akan lebih detail ataupun lebih tidak mudah terpengaruh dengan bangsa-bangsa jin, kan? Takkan mudah terpengaruh. Apa lagi soalan? Macam mana nak masuk slot? Masuk dalam grup Telegram lagi mudah kot. Masuk dalam grup Telegram lagi mudah. Okay, masuk dalam grup Tele, nanti dia orang bantu. Ustaz, saya pernah mimpi seorang perempuan datang minta anak saya. Tak lama lepas tu saya mengandung. Pergi dapatkan rawatan cepat kat Syirah. Kalau kamu dalam mengandung, tengah mengandung, kamu mimpi ada orang tua, ada sesiapa saja yang nak ambil anak kamu, ataupun anak kamu mimpi, kalau kamu mimpi tiba-tiba anak kamu mati dalam kandungan, ataupun kamu nampak anak kamu tiba-tiba jadi hitam dalam kandungan, ataupun kamu nampak anak kamu berulat-ulat dekat badan dia, terus pergi cari perawat berampiran. Cuba cek dulu. Saya tak berani nak cakap lebih-lebih, cuba cek. Tapi itu petanda-petanda yang boleh menyebabkan kehilangan anak. Macam contoh kita ambil pengalaman sebelum-sebelum ni, itulah petanda-petanda mimpi yang mereka dapat sebelum dia punya anak tu hilang daripada kandungan. Okey, itu petanda-petanda dia. Okey, minyak pak Arab tu untuk apa? Minyak pak Arab tu untuk lelaki untuk menguatkan otot-otot kaum lelaki. Okey, tu lelaki Bali okeylah. Kenapa nama minyak tu pak Arab? Benda tu daripada Arab. Tu bukan nak jual, dia orang yang minta itu. Kan? Itu ramai pula nak minta, tapi yang beli pun ramai juga, kan? Ramai juga yang beli. Cuma dia orang tak buat review, dia orang malu lah tu, kan? Dia tak bagi tahu, dia diam je. Kalau buat review pun dia pakai fake account. Kan? Okay? Kalau yang buat review pun dia pakai fake account, dia tak tunjuk muka sebenar dia. Nak beli kasut hitam kat mana? Patut boleh beli kat saya, tapi dia orang masalahnya barang dah habis. Ni ada ni jap. Tadi hilang, sekarang ada, tak ada, habis. Kasut hitam pun dah habis lah bang. Cuba pergi dekat saya punya affiliate saya ada kot. Dekat dia orang ada, kat saya punya saja dia orang tutup. Dia orang bagi habis. Kan? Tengah tunggu kasut hitam, sabar sebab kita produk Merdeka kita keluar terlampau banyak parcel. Aku punya pekerja-pekerja sampai menangis-nangis. Dia sampai dah tak tahu air mata yang keluar ke air peluh yang keluar. Okay. Apa pun memang terbaik lah. Saya ucapkan terima kasih pada semua affiliate. Saya ucapkan ribuan terima kasih juga pada semua staff saya yang sampai pukul 5 pagi, 6 pagi pun masih berusaha menghabiskan parcel-parcel. Okay. So banyak yang mesej-mesej daripada Shopee ataupun TikTok kita tak balas sebab terlalu banyak, dan parcel pun terlalu banyak nak dikeluarkan. So bagi masa sikit, okay, insyaAllah sampai. Mana-mana yang dapat surat daripada pusat rawatan, okay, mana kata kita bagi produk dulu, tasbih tu kemudian, nanti kita akan postkan tasbih tu semula. Okay, sebab tasbih pun dia dah kesilapan daripada kita jugalah. Kita ingatkan tak ramai sangat, sekali ambil kau, kan. Sampai orang Arab pun dah cakap Melayu lah sekarang, kan. Apa pasal orang Malaysia ni ambil tasbih banyak sangat. Kan, baru dia tahu, kan. Okey, ataupun korang boleh pergi dekat Shopee, tekan IK Pusat Rawatan. Dekat sana pun saya punya juga. Okey, mungkin dekat sana ada stok kot. Main ke Shopee tu. Okey, tu tag lah affiliate ke, kan. Affiliate yang nak naik dekat dalam tu, awak tag naikkan. Saya tak pandai nak tag ni. Tu Amoy ada. Okey, tu semua affiliate saya. Korang follow tu, boleh follow Amoy tu. Dia selalu buat live. Daripada dia pun boleh dapatkan produk saya. Okey, affiliate Kedah boleh cari apa? Boleh cari CEO Kejam. Okey, boleh cari CEO Kejam. Kalau nak booking jadual ataupun nak tahu banyak perkembangan tentang saya, boleh masuk dekat dalam saya punya Telegram. Lagi mudah, ramai orang akan bantu kamu jawab. Dekat situ dalam Telegram saya dah cecah berapa? Berolah ada tak? Saya rasa dah 18,000 orang kot kat dalam tu. 18,000 ke 20,000 orang lah macam tu. Okey, yang berada dalam tele. So nak tahu pasal Itian Zuriat ke, nak tahu pasal kasut hitam ke apa ke, 22,000 orang dah ada dalam tu. Okey, macam-macam lah info dekat dalam tu. Nak tahu jadual buka ke, semua dia akan bagi tahu dalam tu. 22k dah. Saya tengah tunggu sampai 30,000 je. 30,000 insya-Allah kita akan bertanding parlimen kawasan sini. Okey. Kita tunggu 30,000, saya masuk bertanding.
Masuk bertanding, kalau aku menang kawasan Selangor, aku jadi Menteri Besar Selangor. Kau tengok kau. Kau tengok kalau aku Menteri Besar Selangor, tempat yang pertama sekali aku melawat tu dekat Ulu Langat. Aku pergi sana. Kau tunggu kau kan. Sikit je lagi kan. Kau tunggu kau. Betul kan. Kita tengah usaha ni, insya-Allah. Apa beza tasbih dengan gelang? Sama je, pengisian dia sama. Tapi kalau kamu kerap kali masuk gangguan ke apa benda, saya nasihatkan ambil tasbih. Gelang ni saya tak buat pun, dia orang yang minta kan. Itu kita keluarkan gelang. Okey, yang sebaiknya ambil tasbih lebih baik lah. Boleh ke terus datang, kalau nak beli produk terus datang boleh, tapi kalau nak buat rawatan kena masuk booking link. Okey, kena masuk booking link. Apa lagi ni? Rawatan kat mana? Saya tak ada pergi mana-mana negeri. Saya duduk kat tempat saya je. Saya berada di Pantai Indah, Selangor. Okay, saya tak pernah pergi merata-rata negeri ke apa. Mungkin lain orang lain lah. Macam saya bukan buat rawatan sepenuh masa. Saya ada kerja-kerja lain yang saya kena buat. Saya tak sempat nak pergi merata-rata negeri. Kalau kamu nak, kamu kena datang kat saya. Dan saya punya cara rawatan macam tu. Tak kisahlah kamu siapa sekalipun. Kamu menteri ke datuk, datin, macam baru-baru ni ada datin datang musa rawatan. Ada kata mamu, saya ni datin tau. Saya ni datin, saya kena buat rawatan dulu. Pasal apa pula kau datin nak kena bagi rawatan dulu pula? Mamu cakap nehi, dia kata. Macam mana pun kena masuk jadual. Kan? Sebab Edika dia tak peduli. Kamu siapa pun kena masuk jadual juga. Okey, lagi. Banyak tu je lah. Banyak produk. Kenapa belakang kerap rasa panas, duduk macam api? Cuba buka aircon kuat-kuat dulu. Okey, tapi kalau setempat mungkin ada masalah lah. Mungkin masalah. Okay. Nama tu jangan sebut, seram aku. Tak berani aku nak. Nama tu tak berani aku nak rawat. Tapi tak tahu pasal apa seram. Dia jadi duduk. Tak berani, seram aku. Kan? Aku takut dia rukiahkan aku nanti. Macam-macam korang ni. Jom aku nak pergi hospital ni. Nak pergi melawat makcik saya. Tak sihat, baru lepas operation. Sebelum pukul 7 kan. Saya nak pergi melawat makcik saya dekat HKL sekejap. Okay. Kalau saya rajin kan, malangkan saya live lah kan. Kalau rajin lah. Tapi rasa macam tak rajin.